Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillah ma syaa Allah. La quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadratillah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini bagi kita meneruskan pengajian di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah berkaitan dengan persoalan akidah, dan mudah-mudahan adalah diharapkan agar kita senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memperkukuhkan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Allah, dan seterusnya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang imannya dikatakan sebagai iman yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah ini, iaitulah pada soalan yang kedua dalam tajuk muqaddimah berkaitan dengan 3 perbincangan utama. Alhamdulillah, pada pengajian kita yang telah lalu kita dapat menyempurnakan serba sedikit berkaitan dengan persoalan pada soalan yang pertama, iaitu tentang makna aqidatul Islamiyah. Dan hari ini kita berpindah kepada soalan yang kedua, yang merupakan salah satu daripada 3 perbincangan utama sebelum kita masuk kepada bab yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Maka kita selesaikan dahulu 3 perbincangan utama yang terdapat pada kitab ini. Mudah-mudahan dengan itu seusai sahaja kita menyempurnakan perbincangan ini, maka terang dan jelaslah kepada kita apakah maksud dan tujuannya kita belajar akidah ataupun kita belajar ilmu tauhid. Jadi untuk tidak memanjangkan masa, saya terus sahaja pergi kepada soalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soalan yang kedua di dalam tajuk muqaddimah 3 perbincangan utama, yang mana soalannya berbunyi ma ma'nal Islam. Ma ma'nal Islam. Apa makna Islam? Jawapannya, al-Islamu huwa al-iqrar bil lisan wa at-tasdiq bil qalb bi anna jami'a ma jaa'a bihi Muhammadun haqqun wa musaddiqun. Yang bermaksud, bila ditanya kepada kita apa makna Islam, maka jawablah kita, Islam itu ialah pengakuan dengan lisan, al-iqrar bil lisan. Apa yang kita nak ngaku, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah.
Yang seterusnya wat-tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dalam hati bi anna jami'a ma jaa'a bihi Muhammadun, bahawa seluruh perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa musaddiqun, adalah benar. Ya. Jadi faham situ. Islam ini, sebelum kita berganjak kepada mengetahui sedikit tentang makna Islam daripada sudut bahasa dan juga istilahnya dan beberapa perkara yang menyangkut tentang Islam ini, maka kita fahamkan yang ini dulu, yang mana dikatakan tadi bahawasanya Islam itu adalah pengakuan lisan, yang mana pengakuan lisan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengucap dua kalimah syahadah. Jadi dalam dua kalimah syahadah ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hukum-hukum Islam terwujud dan terbukti. Ya. Dia tak terpecah dan tak boleh terpisah. Tak boleh kita hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan kita tak menyaksikan yang Muhammadur Rasulullah. Begitu juga mungkin kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi kita tak menyaksikan yang asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dua-dua tu tak terpisah. Ya. Kalau dipotong sekalipun, bukanlah makna dalam makna yang hakiki kita memotong-motong ataupun memisah-misahkan kalimah tersebut. Cuma nak faham sahaja bahawasanya dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang nyata melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata ulama, itu kalimah iman. Manakala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah, itu namanya kalimah Islam. Ya. Jadi Islamnya kita itu tentu dengan kepercayaan kita dan keyakinan kita terhadap Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka didahului dengan keimanan terlebih dahulu pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya barulah, ya, diuruti dengan Muhammadur Rasulullah sebagai nak menyatakan tentang keislaman kita. Jadi kedua-dua kalimah tersebut perlu diucapkan sekali, tidak dipisahkan dalam tempoh waktu yang lama. Contohnya kita kata asyhadu an la ilaha illallah, 2 minggu lagi baru nak sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kena. Jadi sebab itu bila seseorang itu nak memeluk agama Islam, maka dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Satu syahadah iman, satu lagi syahadah Islam dia. Barulah sempurna, ya, apa yang dikatakan tadi Islam pada seseorang itu. Jadi makna kata tadi, kalau kita pecahkan lagi asyhadu an la ilaha illallah, itu berkaitan dengan, ya, keyakinan kita terhadap benda yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadur Rasulullah itu, ya, berkaitan pula dengan ibadah-ibadah yang lahiriah itu, yang mana dituntut di dalam rukun Islam sedemikian rupa, juga yang lain-lain yang menyatakan kita sebagai seorang Islam. Jadi bila ditanya tentang rukun syahadah itu, apa dia? Maka rukun syahadah itu tidak lain dan tidak bukan, satunya al-iqrar bil lisan, ya, mengaku dengan lisan bahawasanya tidak ada Tuhan yang nyata melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Seterusnya at-tasdiq bil qalbi, mesti dibenarkan, ya, dengan hati. Itu rukun yang kedua. Dan rukun yang ketiganya wal amalu bil jawarih, iaitu mempraktikkan dengan sekalian anggota tubuh badan kita, ya, dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan dan juga untuk kita tinggalkan. Baik. Dalam hal ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih memahami apa makna Islam itu, maka ingin saya bawakan perbahasan ini melalui, ya, sudut bahasa dan juga istilah dan beberapa perkara yang menyangkut tentang Islam. Baik.
Bila ditanya kepada kita apa makna Islam daripada sudut bahasa, maka makna Islam daripada sudut bahasa itu bolehlah kita fahami daripada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada 5 hal yang boleh kita memahami makna Islam itu daripada sudut bahasa, sebelum kita membicarakan tentang Islam daripada sudut istilahnya. Yang pertama sekali, Islam daripada sudut bahasa dapat kita fahami dengan makna menundukkan wajah. Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa lagi yang katanya terbaik agamanya? Siapa yang terbaik agamanya kalau tidak orang yang aslama wajhahu lillah? Kalau ditanya pada kita nanti, siapakah yang terbaik agamanya? Maka yang terbaik agamanya itu adalah orang yang aslama wajhahu lillah. Maksud aslama wajhahu lillah di situ ialah menundukkan wajahnya. Jadi bila menundukkan wajah ni, keseluruhan anggota tubuh badannya pun tunduk juga. Takkan ada orang yang tunduk wajah tapi badannya masih menegak lagi, tak ada. Ke pernah kita jumpa ada orang yang dah tunduk wajah ni maka anggota lain boleh tegak? Tak ada. Bila dah nama tunduk, keseluruhannya tunduk. Tunduk di sini makna kata tadi serah diri sungguh-sungguh lah. Tak ada apa lagi dah pada dia, melainkan semuanya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu menundukkan wajah, hormat, taat, patuh. Itu maksudnya. Itu orang yang terbaik agamanya. Maka kita ukur pada diri kita, apakah kita tergolong dalam golongan orang yang dikatakan ahsanudinan, yang terbaik agamanya, pegangan agamanya itu. Selama ni kita tundukkan wajah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ataupun macam mana? Kalau dalam semayang pun ada istilah menundukkan wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengangkat takbir Allahu Akbar, maka kata ulama perumpamaannya seumpama engkau menyerah diri kepada Allah. Sebab tu rupa bila kita angkat takbir Allahu Akbar, ulama menyatakan itu rupa taslim. Taslim ni makna kata tadi surrender, menyerah diri. Sebab tu kita angkat takbir itu betul-betul. Bukan boleh main-main, ataupun orang kata boleh rengkat-rengkat saja. Angkat betul-betul. Kalau dikatakan masa kita belajar bab solat dan sebagainya, yang orang lelaki ni makna kata tadi setentang dengan cuping telinganya, angkat betul-betul. Nampakkan rupa taslim itu, rupa penyerahan itu, yang tak ada lagi dah yang besar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketundukan itu, apa lagi yang tunduk? Rukuk, sujud. Rukuk itu rupa khudu'. Makna khudu' ni maknanya kata tadi merendah diri. Dan kata sujud itu merupakan rupa khusyuk. Dalam arti kata menghina diri. Bermacam-macam lagi lah kalau kita nak bahaskan tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam pergerakan solat kita. Cuma saya nak katakan di situ, kita sudah ada ketundukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyerahkan segalanya daripada atas sampai bawah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam semayang kita begitu, maka di luar semayang pun begitu. Jadi hakikat solat itu kalau kita bahaskan tidak lain dan tidak bukan adalah mempraktikkan segala bentuk ketaatan di dalam semayang keluar semayang. Membawa ketaatan yang dalam semayang ni keluar semayang. Itu nama hakikat solat. Bagaimana tu? Tak lain tak
Bukan kalau sekiranya di dalam semayang tadi kita berdiri dengan mengangkat takbir, menyerah diri kepada Allah SWT dan mengagungkan dengan lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan pada ketika itu kita mengikuti setiap syarat, setiap rukun, setiap sunat dan sebagainya, maka ketelitian kita juga tentunya perlu dilaksanakan atau perlu diperhatikan di luar semayang. Begitu. Kalau di dalam semayang tadi Allah Maha Besar, maka di luar semayang pun Allah Maha Besar. Kalau di sini kita tunduk pada Allah SWT, maka di luar semayang pun kita kena tunduk pada Allah SWT. Bukankah begitu? Ke kita semayang saja tunduk pada Allah SWT, tapi lepas pada semayang kita tak tunduk pada Allah SWT, kita tunduk kepada yang lain daripada Allah SWT, maka jawapannya syirik. Sebab tu kata tadi, wa man ahsanu dinan, siapa lagi yang terbaik agamanya selain daripada mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang menyerahkan ataupun menundukkan wajahnya kepada Allah dengan arti kata melaksanakan ketaatan demi ketaatan dan meninggalkan larangan demi larangan, wa huwa muhsin, kata Allah, dan dia juga adalah pelaku kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim, dan dia juga mengikut ajaran Nabi Ibrahim yang terdahulu. Hanifa, cenderung dirinya untuk taat dan patuh. Kita sebut dalam iftitah sebagai contoh, dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira, itu semua ikrar. Ada lebih kurang 12 ikrar kita di dalam doa iftitah. Sebab itu dia menjadi sunat muakkadah, sunat yang dituntut untuk kita baca. Kerana ikrar itu kena senantiasa dilafazkan supaya ianya menjadi satu benda yang sebati dalam hidup kita, supaya kita sentiasa terus beringat yang bahawasanya kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar, yang mana selayaknya segala puji kena beri pada dia, dan selayaknya juga setiap pagi dan juga petang kita kena mensucikan dia. Hari ini betapa ramai orang yang pagi dan petangnya tak mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu amat malam kalau ianya termasuk diri kita. Na'udzubillah min zalik. Hari ini berapa ramai orang yang dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan keterikatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan segala-galanya, yang namanya rumah, yang namanya harta, yang namanya anak pinak, yang namanya isteri, yang namanya kedamaian dan sebagainya, itu kesihatan, kelapangan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi betapa ramai pula orang yang tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Katsira. Kita ikrarkan selalu walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak. Untuk apa? Untuk nak supaya kita ni berada dalam kesebatian hidup kita tu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal. Bermula dengan Allahu Akbar kabira. Kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu tak ada lagi dah yang aku agungkan ya Allah melainkan Engkau saja. Dan aku tolak segala bentuk-bentuk pengagungan yang lain. Itu ikrar kita. Jadi kalau kita tak mengulang-ulang ikrar tersebut, apa akan jadi pada kita? Itu yang kita jadi lupa, yang itu yang kita jadi sesat, yang itu yang kita jadi tak kenal diri, tak kenal dia untung, kata orang. Baik, saya tak nak pecah-pecahkan. Cuma di dalam doa iftitah itu ada disebut hanifah. Apa maksud hanifah? Cenderung untuk patuh, untuk taat, tak ada berbelah bagi. Itu maksudnya hanifah. Jadi hanifah ni dia ada 4 maksud. Yang satunya makna kata tadi, bila sebut hanifah, kita berikrar di hadapan Allah SWT, saya akan jadi orang yang taat dan patuh, cenderung pada Engkau ya Allah. Dalam arti kata yang pertama, untuk nak tegakkan tauhid yang benar, ataupun saya cenderung untuk tegak di atas tauhid yang sebenar. Itu makna hanifah. Makna hanifah yang kedua, untuk saya cenderung tegak di atas arkanul iman yang sebenar. Itu makna hanifah. Yang seterusnya, hanifah juga saya berikrar untuk cenderung patuh dan sebagainya, beriman kepada sekalian rasul-rasul yang telah Engkau utuskan kepada
saya ya Allah. Itu Hanifah tu. Ini makna Hanifah luas. Bukan Hanifah Maidin je, ataupun Hanifah tekstil je. Kalau itu ingat sangat, ni Hanifah hak kita ikrar dalam semayang ni, kena ingat. Kalau tidak, rugilah kita. Sepanjang berpuluh tahun kita semayang. Kalau saya, maknanya kalau sekarang umur 36, tolaklah usia yang sebelum akhir balik tu, maknanya dah berapa belas tahun dah semayang, dah berapa puluh tahun dah semayang. Ini pun tak tahu, tak menangis kita. Macam mana? Lafaz ikrar lain kita tahu, tapi yang ni kita tak buat. Yang lain tu kalau kata ikrar apa segala pun kita buat. Saya ikrar begitu, ini kita buat kata. Tapi yang dengan Allah SWT ni dalam iktidal, satu habuk pun kita tak buat. Macam mana semayang kita? Kan? Saya taklah menyalahkan semayang kita semua, tapi kita kena tengok diri kita. Sejauh mana sudah pun kita menepati ikrar-ikrar tersebut. Hanifah itu yang makna yang ketiga. Makna yang keempat Hanifah tak lain tak bukan, saya cenderung ya Allah, saya patuh, saya taat. Dalam hal keadaan saya yakini tak ada agama lain dah yang mengungguli agama yang saya anuti, yang di Islam. Itu Hanifah. Belum Muslimah lagi. Jadi kalau kita bahas yang tu memang panjang lah. Cuma saya nak sebut sebab ada Hanifah tu dalam ayat yang surah An-Nisa ayat 125, yang dalam dikata makna Islam dari sudut bahasa boleh kita faham dalam makna yang pertama, iaitu menundukkan wajah. Dalilnya saya berikan tadi, dalam ayat dalam surah An-Nisa ayat 125. Di dalam tu disebut wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalila. Khalil ni maksudnya teman rapat. Sebab tu Nabi Ibrahim, kita tahu sejarah dia sendiri macam mana. Tauhid Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, ayah pada 9 Nabi. Macam mana tauhid dia? Belajar pada tauhid Nabi Ibrahim. Tak payah kejap. Yang kita belajar itu jazam, hukum, tepat. Saat dia sakit, maka Nabi Ibrahim kata fa idza maridtu fa huwa yashfi. Tu. Number 1 punya tauhid. Nombor 1 punya tauhid. Keyakinan dia. Bila aku sakit, maka yang menyembuhkan tak lain tak bukan Allah SWT. Bila aku lapar, maka Allah yang beri rezeki, makan dan sebagainya. Bukanlah dihidangkan makanan, makna kata rezeki. Cari tetap cari, tapi makna kata tadi keyakinan dia. Kalau hari ni dapat sekian, maka itulah rezeki yang Allah tetapkan pada dia. Kalau besoknya dia dapat sekian, maka itu jugalah rezeki yang Allah SWT tetapkan pada dia. Kalau memang dia berusaha tak dapat apa pun, itu pun juga ketetapan daripada Allah SWT. Itu kata tadi tauhid Nabi Ibrahim. Sebab tu diabadikan nama Nabi Ibrahim AS ini di dalam surah An-Nisa sebagai contohnya, dan juga dalam banyak lagi surah-surah yang lain. Baik, makna yang kedua, makna Islam yang kedua daripada sudut bahasa, iaitulah berserah diri. Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 131, di mana Allah SWT menyatakan idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim lagi, aslim, berserah dirilah kamu. Di situ maknanya aslim ni berserah diri. Nabi Ibrahim jawab apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim jawab, aslamtu, ya Allah, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Itu makna berserah diri. Baik, yang ini kita nak sikit-sikit. Ini sebagai bahasa. Dari sudut bahasa tu kita bincang itulah dengan dalil sikit. Sebab kita nak tahu dari sudut bahasa ni, makna Islam itu boleh dikatakan menundukkan wajah, boleh dikatakan berserah diri, dan yang ketiganya boleh dimaknakan juga dengan suci, bersih. Islam itu dari sudut bahasa. Dalilnya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Allah SWT menyatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Ayat 89 tu berbunyi illa man atallaha biqalbin salim. Saya ambil sedikit ayat yang sebelumnya, ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat ini adalah hari di mana tak ada manfaatnya harta dan juga anak pinak. Illa, dia punya exception dia, pengecualian dia, man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bermanfaat pada ketika itu tidak lain dan bukan adalah orang yang man atallaha biqalbin salim, iaitu orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang salim, suci bersih, sejahtera lah kita kata. Itu makna suci bersih Islam itu. Baik, seterusnya makna Islam yang seterusnya dari sudut bahasa, iaitu boleh dimaknakan juga selamat dan sejahtera. Dalilnya di dalam surah Al-An'am ayat 54. Allah SWT menyatakan wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila telah datang kepadamu ya Muhammad orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salamun 'alaikum, maka katakanlah kepada mereka salamun 'alaikum, selamatlah kamu, sejahteralah ke atas kamu. Itu yang kita gunakan lafaz assalamualaikum dan sebagainya tu. Ada lagi dalil-dalil yang mendasari tentang lafaz assalamualaikum dan sebagainya. Sebab tu lafaz salam ni tak boleh buat main-main. Semekum ke kum ke apa macam-macam hari ni. Kalau nak beri salam, wa imma beri salam secara zahir kita bini assalamualaikum, ataupun dalam WhatsApp ke dalam apa segala lah hari ni, media-media elektronik ni, tulis biar betul-betul. Kalau tak tulis panjang pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulislah kependekan daripada assalamualaikum. Mungkin boleh tulis ASLMKM ke, jangan akum saja. AKUM, akum, apa makna? Allah Ta'ala alam. Ada yang mengatakan ini adalah makna-makna yang tak kena, orang Yahudi dan sebagainya. Tak apalah, yang tu kita tak mahu nak fikir. Asal saja lain daripada lafaz yang kata tadi assalamualaikum, maka tu dah tak kena lah. Semekum macam-macam lah hari ni. Jadi tak mahu. Kalau nak beri salam, beri salam betul-betul. Jangan beri salam tak tentu hala. Sebab tu masa kalau kita semayang, contohnya kata tadi kan, masa kita beri salam, lafaz salam tu rukun qauli. Memang kena sebut-sebut betul-betul. Dia tak boleh maknanya kalau kata Tok Imam maknanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batal solat. Bermula salam itu daripada huruf alif, matinya pada mim. Assalamualaikum. Sekurang-kurang salam dalam sembahyang. Yang sebaik-baiknya warahmatullahi wabarakatuh tadi. Walaupun memang kita selalu dalam pengucapan awam biasa ni kita sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Tapi dalam sembahyang sekurang-kurang salam assalamualaikum, assalamualaikum, dia begitu. Tapi yang sebaiknya, yang banyak diriwayatkan assalamualaikum warahmatullahi, mesti jelas bunyi assa, menunjukkan yang tak boleh main-main. Mengerti ataupun tidak kita ni, tak boleh main-main. Sebab kita katakan tadi, apa sahaja yang kita buat di dalam sembahyang, ketaatan yang sebegitu rupa, maka hendaklah kita buat juga di luar sembahyang. So sebagai seorang Islam yang sejati, sebagai seorang Islam yang katanya nak mengamalkan keseluruhan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan, baik daripada yang kecil maupun yang besar, termasuklah bab beri salam, maka kita nak menjadi orang Islam yang sebenar pada tahap itu, maka hendaklah kita beri salam dengan cara yang betul. Jadi kalau kata dalam sembahyang tadi kita kata Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
dengan i'tiqad itu memada dan sebagainya, maka batal solat. Sebab dia termasuk dalam rukun qauli, memberi salam itu. Jadi lafaz salam dalam sembahyang mesti dijelaskan macam imam kita tadi tu, macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Tadi tertinggal satu, tertinggal dua, tak kena berlaku. Kalau tak mengetahui dimaafkan, tapi kalau dah mengetahui, kalau hari ni kita sekurang-kurangnya dah mengetahui bab itu, besok jaga-jaga. Senyap pun tak ada. Kadang-kadang kita sembahyang sunat selalunya begitu lah. Sembahyang, kalau sembahyang berimam ni jarang. Silap bulan komplain tak makmur. Puan hari senyap, tak salam, tak bunyi kan. Tapi kalau kita sembahyang seorang kadang-kadang begitu. Tu apa benda tu? Tak kena lah. Itu sembahyang. Jadi apatah lagi kalau sekiranya dalam hal keseharian kita. Sebab itu saya menganjurkan diri saya dan seterusnya para jemaah sekalian, dalam pengucapan awam kita tadi saya katakan, ucaplah betul-betul salam. Wa idza huyyitum, kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu disapa dengan satu ucapan tahiyyatin, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, bila kamu disapa dengan ucapan selamat, assalamualaikum ni contohnya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab balik ucapan tersebut dengan sesuatu yang terbaik daripada apa yang diucapkan oleh saudara kita. Contohnya begini, andai kata saya katakan assalamualaikum, maka yang nama fahayyu bi ahsana minha, jawab dengan yang terbaik daripada itu, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Aw rudduha, ataupun jawab sama dengan apa yang diberi salam pada kita. Contohnya, saya sebut assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Habis itu. Jadi dua-dua tu boleh. Tapi kalau kata macam akum, semekum, akum, yang tu tak wajib kita nak jawab. Pasal dia bukan lafaz salam. Saya bukan nak keluarkan fatwa baru, tapi ni tu kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan kalau orang tahiyah pada kita ucapan yang tak kena dengan salam, wajib tak kita jawab? Tak wajib lah. Walaupun kata akum ni kependekan daripada assalamualaikum, tak kena. Islam dia nak beza. Sebab tu segala-galanya kena berbeza. Hatta sampai lafaz salam pun lain. Tak boleh kita guna hello, assalamualaikum, hello dulu baru assalamualaikum. Tak mau, Nabi tak mau gitu. Rabai Yahudi pakai topi, Nabi tak mau pakai gitu, pakai piok. Contohlah, itu tadi. Apa lagi? Kalau rabai Yahudi simpan misai, Nabi kata cukup. Janggut jaga. Semua nak berbeza. Cara makan beza, cara beri salam pun beza. Nak menunjukkan yang Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang tinggi daripada dia dah. Jadi berbalik pada soalan tadi, kalau kata diucapkan selamat pada kita itu dengan keadaan yang tak kena, bitahiyatin yang sebenar, yang lafaz assalamualaikum yang Nabi ajar, afsyus salam, berilah salam dengan lafaz assalamualaikum, tapi kita bubuh gitu, wajib dah kita jawab. Itu kita jawab sendiri. Ya. Kalau dalam macam itu, biasa orang kata salam, salam Tuhan, salam. Bila kalau kata salam saja pun tak kena. Saya tak memilih untuk kata jawab waalaikumsalam. Jawapan maknanya perkataan orang assalamualaikum tu doa. Sejahteralah ke atas kamu. Kalau salam saja, salam, salam, salam atas apa? Meskipun salam itu makna kata tadi sejahtera, tetapi makna kata tadi lafaz salam yang tepatnya assalamualaikum
barulah namanya kita pun faham, oh dia mendoakan saya, maka wajib kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau salam, jadi mana lafaz salam yang tepat itu? Meskipun boleh digunakan, kadang-kadang gunalah salam, assalam, ya. Tapi kalau kata disebut tentang bidahiyatin wa idza hayyitum bidahiyatin, bukalah kitab tafsir mana pun, lafaznya tak ada salam gitu, tak ada. Assalamualaikum tak ada, assalamualaikum. Jadi gunalah yang tu, yang paling afdal. Kenapa kita nak memilih yang kurang afdal dan sebagainya? Kita kalau kata dalam bab dunia pun kita pilih yang utama. Kalau sekarang ni dihadapkan kepada para jemaah ni hadiah, satunya first prize, satu lagi grand prize, mana nak ambil? Mana nak ambil? Boleh tak? Seorang tolong jawab. Mana nak ambil? Sekarang ni saya letak belah sini first prize, TV 42 inci. Yang belah sini grand prize, ya, Mercedes CLK. Sini. Mana nak ambil? Mana tahu. Kita tahu nak ambil yang ni. Nak bandingkan yang sini pun lebih, sini yang terlebih. So, mesti segede. Orang mukmin, orang Islam mesti segede. Ya, nak grab benda ni. So grab mana? Mesti grab yang grand prize ni. Nak dapat yang afdal. Yang ni TV berlambak di rumah saya, berlambak. Yang ni payah nak dapat. Orang nak bagi free. Nak ni yang lebih. Jadi kita begitu. Meskipun saya katakan tadi tak salah kalau salam, tak salah. Tapi pada hakikat roh, orang kata pengucapan salam itu sendiri, maka perlulah disebut assalamualaikum. Oh kena. Barulah ikut sunnah. Barulah orang kata tadi menepati apa yang dikehendaki oleh Nabi. Barulah di situ kita sudah pun menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Seseorang yang menghidupkan satu sunnah Nabi SAW di zaman fasad dan mungkar ini, maka baginya ganjaran 100 pahala mati syahid. Kita payah nak buat sunnah-sunnah yang besar, ya. Kita buatlah sunnah tertib memberi salam gitu pada orang, walaupun orang yang kita tak kenal dan sebagainya. Kita beri salam dengan gaya assalamualaikum, dengan niat tadi untuk ikut sunnah Nabi SAW. Beri salam dapat pahala, ikut sunnah pahala lain, ya. Jadi hari ini kita cuba sedaya upaya untuk kata tadi memberi salam kepada orang dengan menggunakan lafaz yang tepat ataupun yang terlebih afdal, iaitu assalamualaikum, daripada kita memilih sama ada salam, assalam, ya, assalamualaikum dan sebagainya. Itu pilih yang ni. Saya lebih orang kata cenderung untuk memilih yang ni, kerana kita punya akaun pahala kurang. So kita nak kena ambil yang ambil itu, supaya apa? Dapat menokok tambah mana yang kurang. Kalau tetap orang kata berpijak yang itu saja, tak. Ya. Hari ini kadang-kadang orang lupa benda-benda yang sebegitu rupa, mana yang utama, mana yang pertama. Jadi seboleh-bolehnya nak diambil yang utama itu, ya. Kalau boleh nak ambil semua yang utama, itu baru kata tadi mukmin yang sebenar. Dia cari benda yang utama. Macam contoh sahabat tanya, ya, ayu amal afdal, mana amal yang paling afdal, ya. Maka Nabi jawab as-salatu ala waqtiha, summa ayu, ya, birrul walidain, summa ayu, al-jihad fi sabilillah. Sahabat dia tak tanya apakah amalan yang apa orang kata tadi biasa-biasa ya Rasulullah yang boleh saya buat untuk dapat pahala. Dia tanya ayu amal afdal, mana satu amalan-amalan yang terlebih utama untuk saya buat. Nabi kata mula-mula sekali as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu, tepat pada waktunya, itu terlebih afdal. Lepas pada tu birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Lepas pada tu lagi jihad fi sabilillah. Sebab tu kalau kata orang nak pergi berjihad, dia ada mak sakit di rumah dan sebagainya, ya, terhapus kewajipan berjihad dia pada ketika itu. Dia kena jaga mak dia sakit. Nampak? Tu kena belajar. Jadi para jemaah benda ni boleh lihat dalam buku karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qadhawi berkaitan dengan fiqh aulawiyah, fiqh keutamaan, mana yang nak diutamakan.
Jadi Syekh Yusuf Qaradawi dia ada mengarang satu kitab berkaitan dengan fik keutamaan, di mana dia membicarakan di situ tentang mana yang utama daripada yang pertama. Kadang-kadang kita keliru pun itu. Kita rasa jihad penting dulu, tapi semayang, orang kata tadi tunggal langgar, masa kata tadi ikut waktu tak ikut waktu tak kira. Tapi nama kata jihad sungguh, bertakbir kata riti betul takbir, tapi semayang jemaah bertindak macam mana? Itu tak kena. Ya. Kalau bersalam dia beza. Beri salam satu lain, maknanya beri salam, jawab salam itu pahala yang lain. Tapi bila bersalam dengan memberi salam, pahalanya lain. Kerana dalil bersalam itu maknanya bila mana dua orang saudara bersalaman dan saat itu masing-masing tak mahu nak melepaskan dia punya kata tadi genggaman salamnya, sampai orang kata tadi seorang orang kata tadi berusaha untuk lepaskan juga. Kalau dua-dua tu berfikir tentang bahawasanya banyaknya dosa-dosa yang bergurai saat kata dia bersalam tu, masing-masing tak mahu lepas. Sebab tu kalau kata Rasulullah SAW bila dia bersalam dia tak mahu lepas, kan? Dia bersalam itu. Jadi maknanya memberi salam pahalanya lain. Bila bersalaman dengan keadaan memberi salam, pahalanya lain. Dia begitu. Dia tak sama lah. Maknanya kata ni kalau beri salam biasa ini dengan keadaan kita kadang-kadang tak salam pun, kita beri salam Assalamualaikum, tak salam. Tapi dalam hal keadaan bila kita bersalam, kita memberi salam pula Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu, orang tu jawab Waalaikumsalam. Dengan salam itu, saat kita bersalam tu maka bergugurlah dosa-dosa kecil kita dan sebagainya. Maka itu jauh dah lebih elok lagi. Macam contoh yang kita bersalam sini, jangan kita pelik orang kata Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita rasa pelik ni. Setiap kali bersalam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita tak tahu. Kalau kita tahulah kelebihan itu, kita pun nak buat. Kita ni semua nak instant, nak segera. Kalau saya buat ni dapat apa? Kalau buat ni dapat apa? Ni dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Jenuhlah kalau gitu. Andai kata kalau bersalam tadi berguguran dosa tu banyak, nampak dan sebagainya, baru kita nak buat. Tak kena lah gitu. Tapi Nabi SAW sudah jelaskan bahawasanya bila bersalaman dua orang saudara itu, selagi mana dia tak kata tadi memisahkan salam itu, maka selagi itulah berguguran dosa dia. Apatah lagi kalau disambung pula dengan lafaz salam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitulah. Ala kulihannya kedua-duanya itu mendapat pahala yang Masya Allah, kita tak tahu di sisi Allah SWT pahala itu macam mana. Tapi kalau diandaikan satu pahala itu sebesar gunung Uhud, bayangkanlah betapa ruginya kita kerana tak mengambil peluang untuk nak buat bumi. Sebab di zaman yang penuh pancaroba ni, jadi kita sambung selepas daripada Aisyah ni, saya sambung dengan masalah di zaman pancaroba ni berkaitan dengan salam. Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan tajuk Islam ini. Jadi tadi berkaitan dengan salam, Nabi SAW sebut di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ini, di mana antara petanda-petanda dunia ini menuju kehancuran, yakni petanda-petanda akhirat, maka seseorang itu hanya akan memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Tapi orang yang dia tak kenal, dia tak akan beri salam. Jadi perkara ini sudah berlaku. Pun begitu, yang lebih malam lagi, nampak-nampaknya pada hari demi hari, pada saat demi saat, pada ketika demi ketika ini, lafaz salam ni sudah mula pudar daripada mulut-mulut orang Islam. Kadang-kadang jumpa kawan-kawan pun hai, kan? Tak pun hello. Kadang-kadang kita ajar anak cucu kita say hello, say hello.
Tengok. Fikir dia dulu. Kan? Okey, say bye to uncle, say bye to uncle. Nampak? Jadi pertumbuhan anak-anak ataupun cucu-cucu kita besok dengan gaya begitu. Sampai satu tahap Nabi kata ilmu agama ni akan hilang. Orang takkan tahu lagi bab sembahyang, orang takkan tahu lagi bab pengucapan dalam Islam macam mana dan sebagainya. Jadi kena fikir risau tentang itu. Okey. Tapi mungkinlah kalau kata dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita dah takkan nak suruh salam juga. Tapi maknanya kadang-kadang kita ni dengan orang Islam sama kita pun kita dah lupa. Ya, satu sunnah yang Nabi SAW sudah tetapkan dalam arti kata nak beri ucapan apa yang terbaik pada seorang. Jadi kita fikirlah sama-sama. Ya, bukan tujuannya saya nak menyampaikan siapa-siapa. Ya, kita ni tak lain tak bukan. Ya, saudara sesama agama. Jadi ingat mengingati supaya kita balik berfikir semula. Jangan kita tinggalkan zuriat-zuriat yang lemah saat kita dah meninggalkan dunia ni nanti. Lemahnya daripada sudut orang kata tadi benda-benda yang semacam ini. Tak berjumpa lagi dah orang kata tadi rumah ibadat yang namanya masjid. Tak jumpa lagi lah yang kata nama tadi nak berbuat baik. Tak jumpa lagi lah amal-amal Islami. Semuanya amal-amal yang orang kata tadi digalakkan oleh orang-orang barat dan sebagainya. Anak kita terus dicorakkan dengan budaya westernized dan sebagainya. Tak mahu. Jadi kalau ditanya kepada kita ibu bapa, datuk nenek dan sebagainya, baik daripada kecil maupun yang kata sampai yang ketua, apa sebenarnya kehendak kita? Apa sebenarnya kehendak kita? Kehendak kita nak kepada syurga ke ataupun kehendak kita nak kepada neraka? Maka tentu ramai yang jawab saya nak kepada syurga lah. Baik, kalau kata nak kepada syurga, maka buktikan yang kamu berkehendak kepada syurga. Apa jalannya? Itu jalan agama. Sebab jalan agama itu jelah yang menunjukkan bahagianya dunia dan bahagianya akhirat kepada seseorang. Sebab agama kita ni dia tinggi. Macam saya katakan tadi, Rasulullah kata ya'lu wa la yu'la alaih, dia tinggi. Dia disebut sebagai way of life. Kita kaji Kristian, ada way of life pada Kristian. Ada Kristian nak ajar, maksudnya daripada awal pagi kena baca doa sekian, lepas tu kan nak makan doa sekian, nak masuk tandas kan doa sekian, keluar tandas doa sekian, lepas tu nak pakai baju doa sekian, nak naik kereta kan doa sekian. Ada? Mana ada? Islam kan dia. Sebab tu Islam layak disebut way of life. Kristian tak layak dikatakan way of life. Walaupun mungkin dicanang begitu, Hindu ke Buddha ke dan sebagainya. Kerana dia tak ada tata cara ni. Cara nak mandi wajib Islam ajar. Mana ada agama-agama lain yang ajar. Jadi itulah kata tadi, kita kena rasa berbangga yang kita ini diletakkan oleh Allah SWT dalam rahim ibu-ibu yang Islam, duduk dalam keluarga Islam, dan kita sampai ke saat ini masih lagi Islam. Berbangga dengan Islam, pegang Islam, genggam Islam seperti mana kita menggenggam bara api. Walau macam mana pun pancaroba, kita tetap juga nak berada pada jalan yang selamat dan sejahtera seperti mana yang Allah SWT nyatakan dalam surah Al-An'am tadi ayat 24. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Bila kita mendatangi suatu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan ada di situ peningkatan dari sudut keimanan kita, maka pada ketika itu sedarlah, yakinlah yang bahawasanya Allah nakkan sejahtera dan selamat untuk kita. Jadi bila kita baca Quran datang keyakinan, bila kita buat satu amal-amal Islam datang keyakinan, bila kita bersolat datang keyakinan, tahu, yakin, sedar kat situ yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sentiasa berada dalam lingkungan dia, iaitu lingkungan yang selamat dan sejahtera. Aslim taslam. Islam kamu selamat. Kalau tak Islam, maka tak selamat. Allah SWT sudah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islam dina, barang siapa yang cari selain Islam untuk dijadikan agamanya, lan tuqbala minhu, selamanya Allah SWT takkan terima. Fahuwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat besok dia menjadi orang yang rugi serugi-rugi. Sebab
Sebab tu Allah jelaskan, contoh dalam khutbah selalu diperingatkan oleh khatib dan sebagainya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam hal keadaan kamu Islam. Mati dalam keadaan tak Islam, lan tuqbala, tak diterima. Jadi kita kena doa, Allahumma ahyina bil Islam wa amitna bil Islam. Itu kan kita selalu doa, ya Allah ya Tuhan, hidupkan saya Islam, mati saya Islam. Begitu kita doa, Allahumma hfazna bil Islami qa'ima. Ya Allah ya Tuhan, peliharalah saya, peliharalah aku berkaitan dengan Islam aku ni, dalam hal keadaan aku berdiri, dalam hal keadaan aku duduk, dalam hal keadaan aku tidur. Dan janganlah Engkau berikan ketaatan kepada orang yang hasid, orang yang bermusuh dengan Islam, orang yang kata tadi dengki pada Islam, tak mahu. Minta Allah pelihara supaya kita nak dapat keselamatan dan kesejahteraan. Baik. Makna Islam dari sudut bahasa yang seterusnya, yang kelima, sebelum kita masuk sedikit yang istilah ni, yang kelimanya, Islam itu dari sudut bahasa bolehlah difahami dengan makna perdamaian. Perdamaian. Ini boleh kita lihat di dalam surah Muhammad ayat 35. Allah SWT menyatakan, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law, wallahu ma'akum wa lan yatirukum a'malakum. Janganlah kamu rasa terhina, diejekan orang-orang kafir, cercaan orang kafir, makian ataupun apa segalalah hari ini. Wa tad'u ila salmi, maka orang kata tadi, ajaklah mereka itu kepada perdamaian selagi mana boleh berdamai. Wa antumul a'la, hal keadaan kamu mengajak mereka berdamai itu bukan menandakan yang kamu pengecut, bukan menandakan yang kamu menjadi rendah di sisi aku, kata Allah. Wa antumul a'la, kamu tetap tinggi walau macam mana pun. Orang yang kata tadi mengajak kepada perdamaian ini, khususnya mungkin ada persengketaan antara kita, maka diajak untuk berdamai dan sebagainya, orang ini adalah orang yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mendamaikan antara dua belah pihak. Yang ini dikatakan berdamai antara golongan Islam dan golongan kafir. Apatah lagi kalau kita hari ini mendamaikan pula, orang kata tadi, puak-puak yang bertelagah di dalam agama sendiri, ataupun mungkin kita mendamaikan antara dua saudara yang bersengketa, saling tak tegur siapa, bertahun-tahun begitu. Maka kita jadikan diri kita ni sebagai orang yang katanya tadi mendamaikan manusia ataupun mendamaikan dua saudara yang bertelagah, maka kita akan mendapat ketinggian di sisi Allah SWT. Dan Allah SWT takkan sia-siakan amal kita tersebut. Allah tak meminggirkan walau satu pun amalan tersebut. Bahkan Allah akan kira ianya sebagai satu kebajikan yang besar kemungkinannya melayakkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya ambil istilah sedikit dan insya-Allah berkaitan dengan yang lain tu kita sambung nanti pada masa-masa yang akan datang. Kerana tadi kita membicarakan tentang makna Islam dari sudut bahasa, itulah 5 perkara yang boleh kita fahami dari sudut bahasa. Baik. Kalau daripada sudut istilah, makna Islam ini dikatakan sebagai ketundukan. Ketundukan kepada apa? Kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan. Ketundukan kita kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi dan juga rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hukum yang membimbing manusia ke jalan yang lurus menuju bahagia dunia dan akhirat. Saya ulang sekali lagi. Sudah istilahnya, setelah kita memahami bahasanya tadi, menundukkan wajah, berserah diri, suci bersih, selamat, sejahtera, perdamaian dan sebagainya, maka dari sudut istilah yang kita gunakan dalam memaknakan maksud Islam ini, bila ditanya besok apa makna Islam, maka kita jawab ianya merupakan ketundukan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada sekalian para nabi dan juga rasul, khususnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hukum. Wahyu yang Allah turunkan itu adalah sebagai hukum. Hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala,
Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang mana jalan tersebut pasti akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang yang menganutinya ataupun orang yang berada dalam lingkungan Islam ataupun lingkungan Muslim itu sendiri. Ya? Jadi itu benda yang kita kena faham bila kita menjelaskan tentang maksud Islam ataupun makna kata tadi, kita sekarang dah Islam. Jadi kita kena faham yang bahawasanya kita kena tunduk pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kena patuh ianya sebagai hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kalau kita patuh ianya akan membawa kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat pada kita. Maka ini jugalah yang kita kena sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, anak cucu kita dan sebagainya. Islamlah kamu, ya, dengan sebenar-benar Islam dalam arti kata yang saya sebutkan ini. Bila ditanya kepada kita apa makna Islam yang sebenar, maka kita katakan tunduk, serah diri pada Allah SWT, ya, yakin pada hukumnya, ya, turuti perintahnya, tinggalkan larangannya, ikutilah Nabi SAW, kerana jalan untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu hanya ada dua saja, iaitu turuti perintah Allah dan ikutilah segala tunjuk ajar Rasulullah SAW. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah di pertemuan kita yang akan datang kita bincangkan ada beberapa perkara berkaitan dengan Islam ini. Antara lainnya insya-Allah saya akan bincangkan Islam itu adalah agama kasih sayang. Islam itu asasnya atas 5 perkara. Islam itu adalah agama Allah. Islam itu juga adalah agama para nabi. Islam itu juga adalah agama yang tinggi, dan seterusnya. Saya akan buat kesimpulan berkaitan dengan soalan ini sebelum kita berpindah kepada soalan yang ketiga, di mana soalan yang ketiga ini insya-Allah saya pada pertemuan yang akan datang nanti pada bulan yang akan datang, saya cuma hanya membaca saja, tak disyarahkan di situ, kerana syarahan dia berkaitan dengan rukun-rukun akidah Islamiah itu kita akan jumpa pada bab yang pertama, ya, berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan cuba jelaskan sedikit lagi berkaitan dengan makna Islam, dan seterusnya kita baca soalan yang ketiga itu sepintas lalu, dan insya-Allah kita terus masuk saja kepada bab yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan, ya, apa yang baik itu datang dari Allah dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ya, pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala juga asbab daripada kelemahan diri saya. Mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis pengajian kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah, surah Al-Asr dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mendatangkan manfaat kepada kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah